Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas hari ini bertajuk Gelombang besar memihak PN di Kedah sudah berlalu. Berita penuh, gelombang besar penolakan BN di Kedah seperti yang berlaku pada pilihan raya umum ke-15 telah reda dan berlalu, kata pengurusi BN Kedah, Madzir Khalid. Secara pribadi, Madzir berkata dia yakin akan berlaku perubahan di Kedah pada pilihan raya negeri kali ini. Gelombang yang berlaku pada November tahun lalu memang sangat besar hingga membolehkan Perikatan Nasional PN mendapat terlalu banyak undi. Tetapi dalam PRU 14, iaitu sebelum gelombang itu wujud, PAS cuma menang 15 kerusi sahaja dan tidak dapat menubuhkan kerajaan. Yang menubuhkan kerajaan ketika itu adalah Pakatan Harapan PH sebelum kerajaan itu diambil alih PAS di tengah jalan. Kini gelombang dalam PRU 15 sudah tiada dan kita kembali kepada keadaan asal, katanya ketika ditemui media sewaktu berkempen di Kampung Kubang Kenyeng di Pedang Terap hari ini. Pada PRU 15 November lalu, PN memenangi 13 daripada 14 kerusi parlimen yang dipertandingkan. Mereka yang tumbang termasuk Dr. Mahathir Mohamad dan anaknya Mukris yang pernah menjadi Menteri Besar sebanyak 2 kali. Malah kedua-dua mereka hilang wang pertaruhan masing-masing. BN pada PRN Kedah kali ini membentuk kerjasama dengan PH bagi berdepan PN dalam usaha merempas kembali negeri tersebut. Pada PRN Kedah 12 Ogos nanti, BN mempertaruhkan 15 calonnya bagi berdepan cabaran PN, manakala PH bertanding di 16 kerusi. Jadi tanpa ada gelombang dan angin yang kuat itu, maka saya jangkakan akan berlaku persaingan sengit melibatkan PN dengan gabungan BN serta PH bagi memerintah negeri ini, tambah Madzir. Pada pilihan raya 2008, BN digulingkan selepas Pakatan Harapan memenangi 18 daripada 36 kerusi, manakala PAS berjaya mendapat 15 kerusi. Bagaimanapun, kerajaan negeri pimpinan PH tumbang pada 2020 menyebabkan pemimpin PAS Muhammad Sanusi MD Nor menggantikan Mukris sebagai Menteri Besar. Mengulas lanjut, Madzir berkata, rakyat Kedah mula menyedari betapa mereka tidak boleh menolak BN begitu saja setelah melihat perbezaan hikmat antara wakil rakyat BN dan PN di kawasan tersebut. Dalam PRU 15 yang datang pada waktu itu bukan angin biasa-biasa, sebaliknya Ribu Taufan yang menyebelahi PN. Penilaian untuk mengundi sudah tidak bergantung kepada hikmat tetapi lebih kepada sentimen agar terus menolak BN walau siapapun calonnya. Disebabkan itu, saya sering ingatkan agar rakyat mengundi kerana perhikmatan dan bukan kerana gelombang. Fikir semula apa manfaat yang mereka terima jika sekadar menderu mengikut gelombang tanpa menilai perkara-perkara lain termasuk hikmat bakal diberikan wakil rakyat, katanya. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita seterusnya dipetik daripada Sinar Harian bertajuk Isu hutang peneroka, Muhyiddin masuk perangkap sendiri. Berita penuh, Kuala Lumpur, pengurusi Felda Datuk Seri Ahmad Syabri cek menyifatkan tindakan pengurusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mahu meneruskan saman terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung isu pelepasan hutang peneroka hanya menjerat diri sendiri. Dakwa beliau, Muhyiddin telah masuk dalam perangkap yang dibuat sendiri. Menurutnya, perjanjian antara kerajaan di bawah Anwar dengan Felda berhubung jaminan bayaran hampir RM1 bilion setahun sudah cukup membuktikan bahawa tiada sebarang perjanjian dibuat sebelum ini. Perjanjian terakhir antara kerajaan dengan Felda adalah satu bukti kuku bahawa sebelum ini tidak ada sebarang perjanjian. Dia, Muhyiddin, suruh langsaikan hutang, Felda disuruh berhutang, ambil sukuk, dan tidak ada satu komitmen yang jelas bagaimana kerajaan akan membayar hutang yang diambil Felda. Hanya PMX, Anwar, membuat satu komitmen yang jelas iaitu melalui jaminan kerajaan yang ditandatangani, katanya kepada pemberita selepas menghadiri Town Hall Generasi Felda di Perantauan Anjuran Kami Anak Felda, KAF, di sini pada Sabtu.
Ahmad Sabri berkata perjanjian tersebut menjadi titik kelegaan kepada yang menjamin aliran kewangan Felda untuk terus membantu peneroka. Ini bermakna apapun berlaku kepada kerajaan selepas ini tetap mesti dibayar. Kerajaan tak boleh kata bajet tahun ini tak cukup dan sebagainya, katanya. Justru beliau menyarankan agar Muhyiddin menyelesaikan isu berkenaan dengan membuat pengakuan terbuka bahawa isu hutang peneroka Felda tidak pernah diselesaikan hingga ke peringkat jaminan kerajaan. Felda ini bukan bermula pada 2021. Kalau nak kata itu hasilnya, kita kena tengok sebelum itu banyak lagi hasil perjuangan orang sebelum itu, katanya. Media melaporkan Muhyiddin yang juga ahli Parlimen Pago akan meneruskan tindakan saman terhadap Anwar selepas Anwar gagal mengemukakan permohonan maaf tanpa syarat dan secara terbuka dalam tempoh 24 jam seperti terkandung dalam surat tuntutan peguam yang dihantarnya sebelum ini. Beliau mendakwa bukti dokumen dikemukakan Anwar bukan berkenaan pelupusan hutang peneroka Felda, sebaliknya berkenaan sukuk. Kemudian pada Jumaat, Anwar telah menghantar surat tuntutan undang-undang kepada Muhyiddin meminta bayaran ganti rugi RM200 juta ringgit berhubung dakwaan fitnah yang dikaitkan dengan isu pelupusan hutang peneroka Felda. Anwar juga meminta permohonan maaf daripada Muhyiddin dalam tempo 24 jam.